yang murni, atas nama Ilahi kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terenggalu, tarul iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar aku bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Jadi waktu tambuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita boleh start dah ke? Bunyi tak? Okay deh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat meneruskan seperti biasa talaqi kita online bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hanafiah Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein. Dan alhamdulillah pada malam ini pada siri yang ke-39 dah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, saya nak minta kepada semua untuk sama-sama share dan juga nyatakan kualiti di tempat anda masing-masing. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang selaku pengerusi majlis, pihak penganjur, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin ila kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya wala tadurru situ. Wala tadurru ziyadatun la tamna'u lisma kallahul akbar wa kadhallahul jalilu akbar fil asah. Jadi kita sekarang ni masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan rukun sembahyang. Yang mana rukun sembahyang sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi ada 3 belah. Yang pertamanya niat, yang keduanya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram mesti kena lafazkan, kena ucapkan lafaz Allahu Akbar bagi orang yang mampu. Orang yang mampu untuk ucapkan, untuk lafazkan takbiratul ihram, mesti dia kena lafazkan ucapan Allahu Akbar. Kerana ucapan Allahu Akbar adalah permulaan ataupun permulaan sembahyang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyang dia dengan ucapan Allahu Akbar. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli." Mung sembahyang sebagaimana mung lihat aku sembahyang. Suara walaupun tidak dapat dilihat, tetapi suara dapat didengar. Jadi perkataan kama raaitumuni usalli dengan makna sebagaimana kamu tahu aku sembahyang. Kama alimtumuni usalli. Sebagaimana mengetahui oleh kamu aku sembahyang. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyang dengan lafaz Allahu Akbar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut wa tahrimuha takbir, maka mesti bagi orang yang mampu kena ucap Allahu Akbar. Itu maksud pengarang kita wa yata'ayyanu 'alal qadiri Allahu Akbar. Baik. Jadi kalau ada penambahan daripada lafaz Allahu Akbar, adakah ia mendatangkan ataupun memberi mudarat ataupun tidak? Maksud memberi mudarat di sini maksudnya merosakkan takbiratul ihram ataupun tidak? Maka kata ulama, jawapannya kadang-kadang penambahan di dalam takbiratul ihram ia merosakkan takbiratul ihram, kadang-kadang ia tidak merosakkan takbiratul ihram. Okey.
Penambahan bagaimanakah hak yang tidak merosakkan takbiratul ihram? Iaitu penambahan yang sedikit yang tidak merosakkan makna dia, maka hak tu tidak merosakkan takbiratul ihram. Walaupun tak comel gitu, tapi masih lagi sah takbiratul ihram dia. Manakala penambahan yang banyak, penambahan hak yang boleh merosakkan makna, hak tu jelas tak jadi takbiratul ihram dia. Kata pengarang kita, wala tadur ziyadatun la tamna'u lisma. La tamna'u lism. Dan tidak memberi mudarat. Maksudnya tidak memberi mudarat, maksudnya tetap dikirakan sah takbiratul ihram itu. Boleh faham? Itu makna tidak memberi mudarat. Tidak memberi mudarat oleh ziyadatun, oleh penambahan. Penambahan la tamna'u lisma. Penambahan yang tidak menghalang ia akan nama. Maksudnya nama dia tidak menghalang dipanggil takbiratul ihram. Masih lagi orang panggil, itu nama. Masih lagi orang panggil takbiratul ihram. Ada penambahan, tapi penambahan dia itu masih lagi orang panggil takbiratul ihram. Itu tidak menghalang akan nama, akan panggil takbiratul ihram. Al-isma ay ismat takbir. Contoh lagu mana? Penambahan, tapi dia tidak menghalang akan nama. Contoh kallahul akbar. Dia kita tambah alif lam. Dia kita tambah dia. Dia kita tambah alif lam. Pada asalnya tidak ada alif lam. Dia kata Allahul akbar. Bezanya Allahu akbar dengan Allahul akbar. Allahul akbar ada alif lam. Allahu akbar tidak ada alif lam. Hanya penambahan alif lam pada al-akbar, pada lafaz akbar, maka ia dikirakan penambahan yang tidak memberi mudarat. Kerana penambahan tersebut dia tidak menghalang daripada dipanggilkan sebagai takbiratul ihram. Okey, boleh faham? Dipanggilkan lafaz tersebut sebagai takbiratul ihram. Makna dia sama. Cuma kalau orang belajar dalam ilmu balaghah, adalah sedikit perbezaan. Ada sedikit perbezaan Allahu akbar dengan Allahul akbar. Jadi kalau alif lam pada al-akbar, kalau kita pakai alif lam li ta'rif, alif lam mana maksudnya alif lam ma'rifah, alif lam ma'rifah, maka di situ ada hasar. Di situ ada hasar. Kerana kita dalam kaedah menyebut ma'rifatul tarafain tufidul hasr. Ma'rifah dua sudut. Mubtada ma'rifah, Allah ma'rifah kerana dia adalah alamiah. A'raful ma'arif ataupun a'raful ma'arif adalah lafzul jalalah. Manakala al-akbar khabar juga ma'rifah, maka kaedah menyebut ma'rifatul tarafain tufidul hasr. Ma'rifah dua tepi, mubtada dan khabar ma'rifah, dia memberi faedah akan hasar, akan batas. Maksudnya Allah Ta'ala sahaja yang maha agung, maha besar. Baik. Tapi hak yang warid ataupun hak yang disebut oleh Rasulullah adalah Allahu Akbar, bukan Allahul Akbar. Satu, wa kadzallahul Jalilul Akbar. Dan seperti ini, seperti Allahul Akbar pada sudut tidak memberi mudarat. Dia kata seperti ini pada sudut tidak memberi mudarat. Apa kita kata pada sudut tidak memberi mudarat? Kerana kaf tu dipanggil harfut tashbih. Di sana ada musyabbah dan di sana ada musyabbah bih. Ketika kaf li tashbih, kaf untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kita boleh faham. Kaf tu adalah suatu alat untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita kata benda Zulkifli kal badri. Zul seperti bulan penuh purnama, comelnya. Sebagai contoh. Okey, kaf tu dipanggil benda adatut tashbih. Alat yang digunakan untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okey, boleh faham. Jadi siapakah musyabbah dan apakah musyabbah bih? Kita diserupakan zul dengan bulan. Jadi zul dipanggil musyabbah, bulan tu dipanggil benda musyabbah bih. Ketika kita samakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka di sana ada sudut persamaan.
sudut persamaan tu dinamakan sebagai wajhus syabah. Kita boleh faham? Ketika kita kata wa kadzallahul jalilul akbar, dan seperti ini, seperti Allahul akbar adalah Allahul jalilul akbar. Jadi kita samakan Allahul jalilul akbar dengan Allahul akbar. Sama. Okey, kena okey, sama pada sudut mana? Apakah wajhus syabahnya? Sama pada sudut tidak memberi mudarat. Sama-sama tidak memberi mudarat. Maksudnya sama-sama penambahan ini masih lagi masih lagi dipanggil takbiratul ihram. Maksudnya masih lagi sah takbiratul ihram dengan penambahan ini. Nah, tetapi penambahan Allahul Jalil Akbar kata tidak memberi mudarat ni adalah fil asah. Maksudnya berlaku khilaf. Mungkin dia faham. Nah, sebab Al-Jalil adalah na'at kepada Allah. Hanya wak mari na'at kepada lafaz Allah. Na'at ni panggil sifat. Yang mana tidak banyak, maka dimaafkan. Tapi banyak, tidak boleh. Contoh banyaknya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumur rahmanur rahimu akbar. Okey, itu tak boleh lah. Sebab panjang sangat. Walaupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Okey, boleh faham. Tapi kalau hanya satu saja sifat, maka waktu masih lagi dikirakan penambahan yang tidak memberi mudarat. Okey, boleh faham kan? Comel tak buat gitu? Tak comel. Tak comel buat lagu tu. Cuma bukan kita nak kira comel ke tak, kita nak kira dia memberi mudarat ke tak. Habis. La akbarullah ala sahih. Benda tidak. La akbarullah. Sebab tadi dikata la tadurru, tidak memberi mudarat. Lafaz Allahu akbar, penambahan Allahu akbar. La akbarullah maksudnya tidak akbarullah. Maksud dia tidak akbarullah. Maksudnya akbarullah ia mendatangkan mudarat. Kalau tadi kata tidak mendatangkan mudarat kan, tidak mudarat kan. Kalau ni tidak mudarat. Maksudnya ia mendatangkan mudarat. Ataupun ia memberi mudarat kepada takbiratul ihram. La akbarullah, tidak akbarullah. Maksudnya ucapan akbarullah dalam takbiratul ihram ia memberi mudarat. Maksudnya tidak sah takbiratul ihram dia. Kerana perkataan akbarullah tidak dinamakan sebagai takbir. Dia takbir, dia kena kata Allahu akbar. Kalau akbarullah, dia tidak dinamakan sebagai takbir. Sebab itu tidak sah. Tapi ala sahih. Di atas kaul yang sahih. Jadi bermakna muqabil sahih, dia kata lafaz akbarullah sah. Sebab dia sebab lafaz akbar khabar muqaddam, Allah i'rab dia adalah mubtada muakhar. Dalam penggunaan bahasa Arab biasa, dalam penggunaan bahasa Arab ditakdimkan khabar di atas mubtada. Atau penggunaan biasa, bukan penggunaan luar biasa. Jadi oleh kerana penggunaan biasa, susunan akbarullah dia sama dengan Allahu akbar. Sama je. Okey, boleh faham kan? Tapi pandangan mu'tamad, pandangan sahih adalah tidak memadai. Orang tak buat gini. Orang tak buat. Cuma ulama ketika membincangkan sesuatu masalah, dia buat asas kepada suatu permasalahan, maka dia akan mentafri'kan di atas permasalahan tersebut. Okey, boleh faham? Dia akan cabangkan permasalahan tersebut untuk membantu kita memahami apa hak yang ingin dibincangkan oleh pengarang kita. Seterusnya, hak sebelum ni dikatakan hak sebelum ni dikata wa yata'ayyanu 'alal qadiri Allahu akbar. Tertentu kepada orang yang mampu ucapan Allahu akbar. Mesti kena ucap gitu. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Jadi bermakna di sana ada orang yang tidak mampu. Tidak mampu tu mungkin. Yang pertama tidak mampu berbahasa Arab. Bukan tidak mampu bercakap. Cakap boleh tapi tak pandai nak sebut bahasa Arab. Allahu akbar tak pandai. Dan di sana ada golongan yang tidak mampu kerana dia tidak pandai bercakap. Maksudnya dia bisu. Tadi boleh cakap tapi tak pandai nak sebut bahasa Arab. Dan kedua masalah ni akan disentuh oleh musannif. Bagaimana cara yang dia perlu buat kalau dia tidak mampu.
Okey, yang pertama dia kata ni, wa man ajaza. Dan barang siapa yang tidak mampu. Dia tidak mampu di sini. Makna dia tidak mampu di sini? Makna tidak mampu di sini adalah tidak mampu untuk menuturkan ucapan takbir itu dengan bahasa Arab. Tidak mampu menuturkan ucapan takbir dengan bahasa Arab. Sebab bila kita huraikan lagu tu, kerana perkataan di belakang tu, man ajaza syartiyah. Terjemah khabar bagi dia. Dia terjemuh. Maksud dia terjemuh, diterjemahkan benda, diterjemahkan makna kepada Allahu Akbar, makna Allahu Akbar kepada mana-mana lughah. Jadi kalau terjemahkan kepada makna kepada lughah mana-mana, jadi bermakna orang tu boleh cakap ke tak? Faham tak? Faham tak sekarang ni? Orang tu boleh cakap ke tak? Boleh cakap lah. Kau dah nak cakap, macam mana nak terjemah? Sebab tu kita kena faham, wa man ajaza di sini bukan tidak mampu untuk bercakap. Dia mampu untuk bercakap. Okey, bagaimana kalau kita faham dia ni mampu untuk bercakap, kita tengok kepada jawab. Terjemah. Dia terjemuh. Jadi bermakna orang ni mampu bercakap. Okey, dia faham. Jadi tidak mampu di sini, lemah di sini, tidak mampu di sini, bukan tidak mampu bercakap. Dan tidak mampu dia. Tidak mampu menuturkan lafaz takbir dengan bahasa Arab. Boleh faham? Ketika tu dia terjemuh. Lepas tu dia terjemuh dengan bahasa dia. Kata ulama, bi ayyi lughatin sya'. Dengan apa jua lughah yang dia kehendaki. Boleh faham? Dan masalah ni kita bincang dah 2 hari lepas kan? Dalam kitab Umdatus Salik. Jadi Umdatus Salik, kitab Umdatus Salik sebenarnya lebih kurang dengan kitab Minhajul Talibin. Dia buat ikut cara Minhajul Talibin je. Cuma kitab Minhajul Talibin adalah kitab asas dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun kitab Umdatus Salik di antara kitab orang belajar juga, tapi yang asas sebenarnya adalah kitab Minhajul Talibin. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, sesiapa yang tidak mampu untuk bertutur lafaz takbir dengan bahasa Arab, tidak mampu menuturkan lafaz takbir dengan bahasa Arab, dia terjemuh. Terjemuh kepada bahasa dia, ikut bahasa dia. Jadi bukanlah maksud mesti dia kena terjemah bahasa dia sendiri. Tidak. Kerana selain daripada bahasa Arab, nisbahnya sama. Kita boleh faham. Dia nak terjemah bahasa Inggeris tak apa, bahasa Melayu tak apa, India pun tak apa, Cina pun tak apa. Wa man ajaza terjam. Lepas tu, wa wajabat ta'allumu in qadar. Wajib dia belajar sekiranya dia mampu. Kalau dia mampu untuk belajar, wajib dia kena belajar. Faham? Wajib dia kena belajar. Dan belajar ketika ini adalah fardu ain kepada dia. Kerana kalau dalam bab ibadat, fardu ain dalam bab ibadat adalah sekadar untuk mensahkan ibadat dia. Okey, boleh. Jadi dia kena belajar. Wajib dia kena belajar. Kalau dia mampu lah. Kalau tidak mampu, nak buat wajib. Mana tidak mampu? Contoh, tidak ada orang yang boleh hajar. Dia nak belajar mesti kena ada orang boleh hajar. Dia tak ada orang boleh hajar. Ataupun dia duduk dalam pendalaman. Dia nak merantau, tak boleh. Kekangan kewangan sebagai contoh. Sebagai contoh kan? Maka dimaafkan untuk dia. Katanya wa yusannu raf'u yadayhi fi takbirihi hadwa mankibaihi.
katanya dan disunatkan mengangkat dua tangannya. Disunatkan mengangkat dua tangannya. Jadi maksud dua tangan ni asal perkataan yad dalam bahasa Arab. Start daripada hujung jari sampai ke bahu. Ni yad. Asal bahasa Arab. Okay, boleh faham? Asal yad dalam bahasa Arab yadun daripada ni sampai ke bahu. Tetapi perkataan mengangkat dua tangan di sini sebenarnya merujuk kepada dua kaf tangan. Mana dua kaf? Ni. Ni dua kaf tangan. Sunat ni mengangkat dua kaf tangan. Okey, boleh faham? Akak ni. Baik. Tapi memanglah lengang pun terangkat juga, tapi terangkat sikit lah. Tidak sama. Hak yang diangkat saat itu, hak yang bertentangan dengan telinga dia adalah kaf sahaja. Bukan semua. Kalau semua nak buat ni, tangan dan telinga macam ni. Gitu. Buat ni, tak boleh nak buat. Buat ni, kan ni. Nak bertentangan sini. Sebab itulah, yadai sebenarnya adalah kaf. Maksudnya, wa yusannu raf'u yadaihi ay wa yusannu raf'u kaffaihi. Sunat dia mengangkat dua kaf ni. Fi takbirihi, pada takbirnya, takbiratul ihram, sunat diangkat hadwa mankibaih, bertentangan dengan mankibaih. Ni mankibaih, bertentangan dengan dia mankibaih. Maksudnya mankibaih bahu dia. Okay, boleh faham? Bertentangan dengan bahu dia. Baik, sunat diangkat bertentangan dengan bahu. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya bertentangan dengan mankibnya apabila dia mula untuk sembahyang. Apabila dia masuk sembahyang, dia mengangkat dua tangan bertentangan dengan bahu. Baik. Kaf bertentangan dengan bahu. Di sana ada hadis yang lain ataupun riwayat yang lain menyebut bahawasanya mengangkat tangan saat itu bertentangan dengan cuping telinga. Dia bertentangan dengan telinga. Maka mazhab Imam Syafi'i dia menggunakan maslak ataupun cara al-jam', menggabungkan dua hadis. Hadis yang mengatakan bertentangan dengan bahu dan hadis yang mengatakan bertentangan dengan telinga sebenarnya tidak berlaku pertentangan. Hak yang kata bertentangan dengan bahu disebut kepada tapak tangan, yang mengatakan bertentangan dengan telinga disebut kepada hujung jari. Jadi hujung jari ni bertentangan dengan atas telinga. Bukan mesti gitu, bukan mesti gitu. Bertentangan sahaja. Okey, boleh faham? Bertentangan. Lepas tu kaf bertentangan dengan bahu. Baik. Dan hak yang paling sempurna, hak yang paling comel adalah jari kita buka sikit. Bukan rapat ni rapat. Ni buka. Buka sikit, jangan buka gitu. Jari kita buka sikit. Lepas tu condong ke depan sikit. Maksudnya belok gitu. Bukan belok sangat. Bukan gitu. Ini yang paling comel. Lepas tu kita hadap kepada kiblat. Allah. Gini. Allahu Akbar. Cuba dia faham. Katanya wal asahu raf'uhu ma'abtidaih. Dan kaul yang asah adalah mengangkatnya. Al-asah, kaul yang asah ay fi zamani raf'ihi, pada masa mengangkat dua tangan saat itu, adalah raf'uhu, mengangkatnya, ma'abtidaihi, bersama dengan permulaan takbir. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Maksudnya masa angkat tangan tu bila? Di sini berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Pandangan al-asah adalah angkat saat itu adalah bersama dengan permulaan takbir.
Okey, reti tak bersama permulaan takbir. Permulaan takbir A. Jadi tangan kita nak bawa A, tangan kita mula gerak. Allah. Okey. A, tangan kita mula gerak. Dia ada beberapa pandangan. Ada pandangan yang mengatakan begini. Akak dulu tangan. Akak dulu tangan duduk sini, baru ucap Allahu Akbar. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Okey, kita benda. A, boleh gerak tangan. Allah. Baru akak. Allahu Akbar. Dan ada pandangan, benda. Akak dulu tangan. Allahu Akbar. Okey, ini permulaan. Begitu juga, sani kan permulaan kan. Ibtida'i takbir. Angkat tangan bersama dengan permulaan takbir. Saat ni angkat, dah letak bila letak? Letak juga berlaku khilaf. Berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad mengatakan letak saat itu apabila habis takbir. Bar letak tangan. Namun di sana ada pandangan yang mengatakan letak saat itu adalah kemudian. Maksudnya bukan bar, kemudian. Tak tangan ni Allahu Akbar baru letak. Ada juga Allahu Akbar baru letak. Pun ada juga. Dia ada beberapa pandangan lah. Ini cuma kita bincang ni yang paling comel sekali. Katanya wayajibu qarnun niyyati bitakbirah, dan wajib menyertakan niat dengan takbir. Takbir yakni takbiratul ihram. Mesti kena sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Kerana takbiratul ihram adalah permulaan sembahyang. Maka ia apabila dia adalah permulaan perbuatan sembahyang yang fardu, maka wajib kena sertakan niat di situ. Waqila, dan kata qil yakfi bi awwalihi, memadai dengan permulaan takbir. Maksudnya memadai menyertakan niat dengan permulaan takbir. Bi awwali takbir. Okey, boleh faham. Kata niat ada situ. Lepas tu tak ada dah, hilang dah niat. Okey, tak apa. Tak apa. Atau atas pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama mengatakan mesti kena menyertakan niat dengan takbir. Sepanjang takbir ada niat di situ. Ini dipanggil muqaranah haqiqiyah. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, termasuklah Imam Ghazali, mengatakan memadai muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah. Asal ada niat dalam takbiratul ihram, sudah memadai. Tapi benda ni sebenarnya bukan benda susah. Orang yang tak faham maksud niat, ketika kita bincang berkenaan dengan muqaranah haqiqiyah, muqaranah urfiyah, muqaranah tauzi'iyah, dia rasa susah. Susah nak takbir, nak pergi muqaranah tau. Allahu Rabbi, benda mudah sebenarnya. Susah sebab mu tak faham apakah maksud niat, apakah hakikat niat, apakah definisi niat. Tapi kalau mu faham apakah hakikat niat, definisi niat, maka sebenarnya benda ni adalah suatu yang perkara yang mudah. Niat ni adalah kita sedar dalam hati kita keinginan untuk melakukan sesuatu ibadat. Jadi masa dalam takbiratul ihram, kalau kita sedar start daripada A sampai ke bar, kita sedar kita nak sembahyang fardu zuhur, maka bermakna telah wujud muqaranah haqiqiyah bagi niat sepanjang takbiratul ihram. Jelas tak? Baik. Dan sebenarnya begitulah keadaan kebanyakan kita, betul tak kita? Keadaan kebanyakan kita begitu. Orang waswah pun gitu juga, tapi tak sedar. As-salith, yang ketiga, rukun yang ketiga daripada rukun sembahyang adalah al-qiyamu fi fardil qadir, berdiri. Berdiri adalah rukun sembahyang. Fi fardil qadir, pada sembahyang fardu. Bagi orang yang mampu. Jadi bermakna berdiri menjadi rukun sembahyang dua syarat. Syarat yang pertama, sembahyang fardu. Jadi kita dapat faham bermaknanya sembahyang sunat, qiyam bukanlah rukun.
Orang yang mampu sembahyang sunat dalam keadaan berdiri, boleh tak dia nak sembahyang dalam keadaan duduk? Boleh. Kalau orang tanya Zul, apa boleh Zul? Orang sembahyang sunat dia boleh berdiri, tapi dia mampu berdiri tapi boleh sembahyang duduk. Sebab dia boleh dia sembahyang duduk. Sebab dia sebab sembahyang sunat tidak disyaratkan berdiri. Berdiri disyarat ke rukun? Rukun. Kerana qiyam bukanlah rukun bagi sembahyang sunat. Kerana qiyam bukanlah rukun bagi sembahyang sunat. Okey, boleh? Okey, itu yang pertama. Fardu al-qadir bagi orang yang mampu. Jadi bermakna kalau orang tu tidak mampu, maka qiyam bukanlah fardu ataupun bukanlah rukun bagi sembahyang dia. Sembahyang fardu dia. Kalau dia tidak mampu. Selama mana dia mampu, maka wajib dia kena qiyam. Dalilnya adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Yang mana kata Imran bin Husain, kanat bi bawasir. Aku ada pada aku penyakit buasi. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ani shalah. Lalu aku bertanya Rasulullah tentang sembahyang. Dia ada sakit buasi. Sakit teruk lah. Lepas tu dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia tanya Rasulullah tentang sembahyang. Dia nak benda kan ni? Dia nak benda. Nak cari benda. Jumpa dengan Rasulullah, tanya tentang sembahyang ketika dia sakit buasi. Nak cari kelonggaran untuk dia. Mana kita tahu ada kelonggaran. Maka cuba kita tengok. Apa yang Rasulullah jawab? Salli qa'imah. Hendaklah sembahyang dalam keadaan berdiri. Rasul kata ni, salli qa'imah. Hendaklah mu sembahyang dalam keadaan berdiri. Salli fi'il amar. Fi'il amar menunjuk di atas wajib. Wajib mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Walaupun mu ada penyakit buasi, tetap wajib mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Sebab itulah tidak cermat. Kalau kita kata ni, orang sakit dia boleh sembahyang fardu dalam keadaan duduk. Tu tak cermat. Tak cermat. Tidak betul ataupun tidak tepat. Jadi kalau orang tu sakit, dia boleh sembahyang fardu dalam keadaan duduk. Betul tak gitu? Tidak. Sebab dia tidak, kerana Imran bin Husain ada sakit. Sakit penyakit buasi, penyakit teruk. Penyakit buasi ni sakit. Tapi Rasul suruh dia sembahyang berdiri ke duduk? Rasul tetap suruh sembahyang berdiri. Seolah-olah dapat kita fahami daripada hadis ini bahawasanya walaupun mu sakit, boleh mu duduk. Sakit bukanlah perkara yang mengharuskan mu duduk. Boleh. Tu kita kena faham daripada hadis. Sebab Imran bin Husain kabul lagu mana? Kanat bi bawasir. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ani shalah faqal salli qa'imah. Mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Jadi kita dapat faham dia. Dapat faham bahawasanya seolah-olah Rasulullah kabarnya sakit sekalipun tetap kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Sakit ia bukan boleh menggugurkan. Semata-mata sakit bukan menggugurkan kewajipan ataupun fardu berdiri di dalam sembahyang fardu. Faham? Faham lagi? Lepas tu kata Rasulullah, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. Kalau tidak mampu berdiri, sembahyang dalam keadaan duduk. Okey, bila kau boleh bertukar kepada duduk? Ketika tidak mampu. Jadi kena kata ni, bukan semata-mata sakit, boleh sembahyang fardu dalam keadaan duduk, tetapi kena kata sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berdiri, barulah boleh dia sembahyang dalam keadaan duduk. Okey, boleh faham? Orang tidak mampu berdiri, dia boleh sembahyang fardu dalam keadaan duduk dengan kesepakatan ulama berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih. Okey, boleh? Faham?
Disepakat ulama. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya orang yang mampu berdiri tetapi dia perlu menanggung masyaqqah azimah, kesusahan yang besar, kesusahan yang teruk, maka dia mengambil hukum. Faham? Dia mengambil hukum maksudnya sama juga dengan hukum orang yang tidak mampu berdiri. Dia mampu berdiri tetapi perlu menanggung kesusahan yang cukup teruk kalau dia berdiri. Bukan nak berdiri boleh je, tapi teruk lah sikit. Maka ketika tu boleh dia duduk. Habis. Katanya wa syarquhu nasbu faqarihi, dan syaratnya, syarat berdiri adalah menegakkan faqar, tulang belakangnya. Faqar, tulang belakang dia. Ia bukan fikar. Faqar. Fikar lain. Menegakkan tulang belakang ni. Itu faqar. Tegakkan tulang belakang. Fa in waqafa munhaniyan aw ma'ilan. Kalau jika dia berdiri munhaniyan. Munhaniyan ni bongkok ke depan ke, bongkok ke belakang ke. Tidak. Berdiri dalam keadaan bongkok. Bongkok munhaniyan ni makna bongkok. Hal keadaan dia orang yang bongkok. Maksudnya dia tidak membetulkan tulang belakang ni. Munhaniyan tak kira ke depan ke, bongkok ke belakang ke, tak kira. Au ma'ilan. Ataupun sengit ke kanan ke kiri ke. Dia tidak ma'ilan. Sengit ke kanan, sengit ke kiri. Dia tidak sengit mandi. Ke tak kerti sengit? Sengit. Baik. Jadi bokok ke depan, bokok ke belakang, sengit ke kanan, sengit ke kiri. Itu makna ma'ilan. Bihaithu la yusamma qa'iman. Sekira-kira tidak dipanggil akan dia orang yang berdiri. Orang tak kata dah dia orang berdiri gitu. Kalau nampak bokok ke depan sikit, ataupun bokok ke belakang sikit, tapi masih lagi namakan orang berdiri. Memang nampak sengit ke kanan, nampak sengit ke kiri, tapi nampak orang kata masih lagi berdiri. Ketika itu tak ada masalah. Maksudnya masih lagi sah. Tapi kalau tidak dinamakan dia sebagai orang berdiri, lam yasihha. Tidak sahlah ia al-qiyam. Okay, boleh faham? Tidak sah al-qiyam. Sikit-sikit tak ada masalah. Kan ada jenis orang kan. Ada semayang tu nak berlagu tu. Gitu. Betul-betul sengit. Nak baca kan. Khusyuk kan. Betul-betul sengit. Jadi kita tengok. Uruf kata, berdiri lagi lah. Okey, sah lagi lah. Ada orang yang jenis bokok sabuk. Teruk nak bokok sabuk. Nak buat bokok gitu. Tapi orang kata, berdiri lagi lah. Dia sah. Ada orang dia jenis berdiri dah ada depan gitu. Okey, boleh faham? Itu dah ada depan gitu. Kepala tu belakang. Nampak bokok tu belakang. Mesti dia tengok orang gitu. Ada kan jenis. Tak belakang. Okey. Kalau masih orang kata berdiri, berdiri lagi. Dikirakan berdiri, memang ada. Kalau orang kata berdiri, berdiri gitu. Memang ada. Katanya, ketika dia sengit ke depan, sengit ke belakang, sengit ke kanan, sengit ke kiri, siapa kau nak panggil dia orang berdiri, tiba-tiba dia sembahyang fardu dengan keadaan tersebut, jawab bagi in waqafa munhadiyan lam yasihha. Tidak sah lah ia al-qiyam. Qiyam tak sah. Jelas. Qiyam tidak sah. Seterusnya kata pengarang kita lagi, fa in lam yutiq intisabah wa sara karaki'in was-sahihu annahu yaqifu kadzalik. Maka jika tidak mampu intisab, berdiri, dia tidak mampu berdiri, nak berdiri tegak tak mampu, wasara, dan jadilah ia karaki'in, seperti orang yang rokok. Sebab umur dia 108, bokok 7 kan, kau orang tua kan, ia siapa masih bokok sikit, masa bokok lagi, dan hak lebih teruk bokok gitu tu. Biasa tengok orang bokok gitu. Biasa ada siapa bokok gitu. Allah, begitu keadaan kita. Kita begitu kehidupan kita.
Baik. Pokok 7 orang kata. Tahu istilah pokok 7, ada pokok 1, pokok 2, pokok 3, pokok 4, pokok 5, pokok 6, pokok 7. Tak tahu lah ukuran dia warna pokok tu. Tapi begitulah keadaan dia. Dia macam orang pokok dah, orang pokok. Tidak mampu untuk dia berdiri betul. Dia seperti orang yang rokok. Cakap mudah kita kata dia adalah orang yang bongkok. Fasahihu, maka pandangan yang sahih, annahu yaqifu kadzalik, bahawa dia saat itu berdiri seperti demikian itu. Tetap dia kena berdiri dalam keadaan begitu. Faham? Lepas tu, dia nak rokok lagi. Wa yazidun hina'ahu li ruku'ihi in qadar. Dan menambahlah ia akan tunduknya untuk rokoknya jika dia mampu. Jadi kalau dia nak rokok, dia tunduk bawah sikit. Okey, dia faham. Kalau dia duduk gini, dia bokok gitu. Nanti nak rokok lagi, tunduk sikit aja. Biar ada perbezaan di antara qiyam dengan rokok. Itu kalau dia mampulah tu in qadar. Kalau tidak mampu, tu dimaafkan. Katanya, walau amkanahu al-qiyam duna ar-ruku'i was-sujud qama wa fa'alahuma biqadri imkani. Dan jika amkanahu, boleh akan dia oleh qiyam, oleh berdiri, kalau dia boleh berdiri. Duna ar-ruku'i was-sujud, tidak mampu rokok dan sujud. Rokok, nak rokok macam biasa tak boleh. Sujud macam biasa tak boleh. Tapi dia berdiri boleh. Qama, berdirilah ia. Wa fa'alahuma biqadri imkani, dan melakukan ia akan keduanya, rokok dan sujud, dengan kadar kemampuannya. Biqadri imkani, dengan kadar kemampuannya. Jadi kalau dia boleh berdiri tapi tidak boleh rokok sedang sujud seperti biasa, maka dia kena berdiri. Lepas tu dia buatlah kedua-duanya dengan kadar kemampuannya. Boleh faham? Ada sebahagian daripada orang kita, masyarakat kita, dan ini menjadi kewajipan kepada penuntut ilmu untuk tegur. Penuntut ilmu kalau belajar kitab Minhajul Talibin ni, dia bukanlah kitab kita kata kitab rendah yang seperti kitab Safinatun Najah, kitab Mukhtasar Al-Latif, seperti kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Tidak. Dia ni kitab pertengahan dah. Kitab tinggi dah, Minhajul Talibin ni. Jadi kalau orang belajar kitab Minhajul Talibin, belajar tinggi dah dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Maka menjadi kewajipanlah kepada dia, sebab dia belajar dah, untuk tegur kalau sekiranya dia terlihat ada orang yang buat salah. Ada sebahagian daripada masyarakat kita, tambah-tambahnya orang dulu, oleh kerana dia pergi Mekah, dia tengok orang sembahyang takhusi, dia pun balik ke kampung, dia tak nak rokok macam biasa. Sebab mana? Sebab sakit lutut. Maka dia pun tak khusi, dia pakai duduk atas khusi, sedangkan dia mampu berdiri. Waktu salah tu. Waktu tidak sah sembahyang dia. Waktu tidak sah sembahyang dia, kerana dia telah meninggal rukun sembahyang. Tu kena berhati-hati. Dan kita kena sebut, kena kabar untuk supaya kita dapat menzahirkan perasaan kesian kita kepada orang-orang tersebut. Siang sembahyang dia tak sah mana pun, tak boleh berdiri, dia pergi duduk. Mudah nak rokok, ada berdiri boleh, apa pergi duduk atas kursi tau. Sembahyang dia berdiri lah. Itu tak kena cara dia. Katanya, walau amkanahu al-qiyam duna ar-ruku'i was-sujud qama wa fa'alahuma biqadri imkani. Okey. Walau ajaza 'anil qiyam qa'ada kaifa syaa. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri pada sembahyang fardu, dia tidak mampu nak berdiri. Tak mampu tu lah kiralah sebab dia. Tak mampu. Maka qa'ada duduk. Kaifa syaa, bagaimana dia menghadapi. Ikutlah duduk dia. Duduk tahiyat awal boleh. Duduk tahiyat akhir boleh. Duduk sela boleh. Duduk tinggung boleh. Duduk belunjur pun boleh. Asal kata duduk. Boleh faham? Tidak disyaratkan duduk yang tertentu. Ikutlah duduk mana pun. Cuma di sana ada perbincangan di kalangan ulama. Manakah duduk yang paling comel sekali? Adalah perbincangan di kalangan ulama. Manakah duduk yang paling comel sekali? Iaitu
Ada setengah ulama kata duduk tarabbu', duduk bersela, sebab di sana ada hadis yang menyebut bahawa Rasulullah sembahyang dalam keadaan Rasul bersela. Ada hak yang mengatakan duduk iftirash, hak tu hak yang lebih comel kerana mudah untuk bergerak. Ada setengah kata duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir lebih comel kerana duduk tahiyat akhir adalah duduk fardu. Faham? Duduk tahiyat awal adalah duduk sunat. Hak fardu dengan sunat pasti hak fardu lebih boleh lagi. Berlaku khilaf dalam masalah ni. Qa'ada kaifa syaa, duduklah bagaimana keadaan, bagaimana hak yang dia kehendaki. Boleh bagi nak duduk macam tu. Katanya waftirashuhu afdalu min tarabbu'ihi fil adhar. Dan iftirash ni, duduk iftirash tu duduk tahiyat awal. Kan duduk tahiyat awal mai, cuba kali mai. Duduk tahiyat awal. Ambil video ni cepat. Tu duduk tahiyat awal mai. Lebih afdal min tarabbu'ihi, duduk daripada duduk tarabbu'. Kan Zul duduk tarabbu' tu? Tarabbu' makna bersela. Kan Zul? Duduk sela tu. Tu duduk sela. Lebih afdal. Jadi bermakna boleh tak duduk bersela? Boleh. Bahkan sebahagian daripada ulama kata afdal duduk bersela. Kerana di sana ada hadis yang menyebut Rasulullah duduk bersela. Waftirashuhu afdal min tarabbu'ihi fil adhar. Okey, Abi. Katanya wa yukrahul iqa' dan makruh iqa'. Dia iqa' duduk iqa' makruh. Dia makruh iqa' dipanggil iqa'ul kalb, iqa' anjing. Ya, di sana ada duduk iqa' hak yang sunat. Di sana ada duduk iqa' hak yang sunat. Okey. Di sana ada duduk iqa' yang sunat dan di sana ada duduk iqa' yang makruh. Duduk iqa' makruh adalah duduk iqa' al-kalb. Lagu mana iqa'nya? Ini iqa' taswir iqa' bi an yajlisa ala warikaihi. Bahawa dia duduk di atas dua pangkal pehanya. Warikai maksudnya dua pangkal pehanya. Dua pangkal peha atas punggung dia tu lah. Faham tak kira? Duduk atas punggung dia. Nasiban rukbataihi, menegakkan dua lututnya. Okey, dia duduk di atas dua punggung dia. Dan dia menegakkan dua lututnya. Kan dia cuba kali je. Nampak ni? Menegakkan dua lutut. Macam orang nak bergerak tu semua. Kan dia? Cepat nak ambil gambar. Buat molek bukan gitu. Kan dia? Nak bergerak kan dia? Buat duduk kan dia? Silang kaki tu. Okey, duduk atas. Gitu dah. Dia nak ambil gambar. Ya. Okey, hak ni duduk makruh. Di sana ada duduk sunat. Duduk sunat ni duduk di atas dua tumit. Kan duduk atas dua tumit. Macam biasa duduk macam ke. Kalau sujud ada sujud. Sujud kan kita lipat kaki kan. Gitu. Lepas tu kita duduk. Gitu. Tak payah lagi kaki. Kita dipanggil duduk iqa'ah hak sunat. Atas pandangan sebahagian daripada ulama. Thumma yanhaniya li ruku'ihi. Kemudian tunduklah ia untuk rokoknya. Tunduk untuk rokok. Bihaitsu tuhadi jabhatuhu ma qaddama rukbatayhi. Sekira-kira bertentanganlah oleh jabhahnya, oleh dahinya,
apa hak yang ada di hadapan dua lututnya. Ma quddama rukbatayhi, apa hak yang di hadapan dua lututnya. Okey, mana tu? Itu untuk rakaat mana? Cuba tengok. Zul, ambil kasut sikit. Zul nak buat. Sebab kita nak tunjuk gambar. Okey. Mana? Okey. Sekarang ni okey kita tunjuk Nampak tak Zul? Ha. Piyah tu akak agak sikit. Banyak warna kita. Dia kata mana? Dia kata hak tadi okey, dia kemudian dia tunduk untuk rokoknya sekira-kira bertentangan oleh dahinya akan apa hak yang ada di hadapan lutut. Mana lutut? Okey, itu lutut. Mana hak yang depan lutut? Mana depan lutut? Okey, itu depan lutut kan? Okey, tunduk tunduk sehingga bertentangan. Okey, bertentangan jabhah mana dahi dengan apa hak yang ada di hadapan lutut. Okey. Sekarang tu memadai dah. Tapi wal akmal, hak yang paling sempurna. Antuhadiyah, bahawa bertentanganlah ia jabhatuhu mawdi'a sujudi, tempat sujud. Mana tempat sujud? Mana tempat sujud tu? Tunjuk tempat sujud tadi. Okey. Okey. Biar bertentangan. Awak kena tu. Gendah lagi. Bertentangan. Maksudnya, begitu keadaan ni. Nampak dah kan? Gitu. Jelas? Okey, habis. Kita tengok. Malu benda kak Zul. Bukan program cari jodoh malu-malu. Ngaji ya. Katanya fa in ajaza 'anil qu'ud, maka jika dia tidak mampu untuk duduk, shalla li janbihi al-ayman, dia sembahyang dengan bagi lambungnya rusuknya, lambung rusuk al-ayman yang kanan. Mana lambung ni? Lambung ataupun rusuk ni yang kanan. Maksudnya dia mengiring. Tapi mengiring di atas rusuk yang kanan. Jadi dada hadap kiblat. Jadi bermakna kepala dia ke kanan, kaki dia ke kiri. Boleh faham? Baik. Dan kalau dia buat atas rusuk sebelah kiri, boleh ke tak? Boleh. Tapi hukum dia makruh. Kalau tidak ada sebarang keuzuran. Ada keuzuran, barulah tidak makruh. Okey, boleh faham? Sekarang ni dia kena mengiring di atas rusuk yang kanan. Kalau nak mengiring di atas rusuk kiri, boleh ke tak? Boleh. Tapi hukum dia benda makruh kalau tidak ada keuzuran. Dia kena mengiring dulu. Baik. Fa'in ajaza fa mustalqiyah. Kalau tidak mampu, maka dia kena bertelentang. Tidak mampu mengiring, baru bertelentang. Jangan terus bertelentang, sedangkan dia mampu mengiring. Susunan dia begitu. Sebab dalam hadis sebut begitu. Dalam hadis sebut, kata Rasul, salli qa'imah kepada Imran bin Husayn. Salli qa'imah, fa'in lam tastati' faqa'idah. Fa'in lam tastati' fa'ala jamb. Namun di sana ada penambahan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, fa'in lam tastati' fa mustalqiyah. Jadi fa'ala jamb ni atas lambung. Tapi dalam riwayat Imam An-Nasa'i ada penambahan, fa'in lam tastati' fa mustalqiyah. Kalau tidak mampu juga atas lambung, atas rusukmu, maka musmayah dalam keadaanmu bertelentang. Okay, boleh faham? Mai baru bertelentang. Okey, tu cara dia. Tu kita kena ingat. Benda ni penting, ni ilmu penting, ni hukum hakam. Dan benda ni kita lalui. Maksudnya kadang-kadang kita sakit. Kita sihat apa, kadang-kadang kita sakit dah nak bangun. Ke tak pernah mandi kan? Pernah kan? Dah kena ikut lah. Ni hak yang disebut dalam kitab ni. Hak ni sebenarnya adalah agama kita. Kita jangan apabila kita sakit sampai semayang pun tak. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Hak tu bermasalah. Baik, sebab ni agama kita, ni agama. Hak ni bekalan agama, kewajipan kita. Baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hati kita
memberi kekuatan kepada kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntutan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kena beribadat kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusnya kata dia, walil qadiri tanafful qa'idan wa kadha mudtaji'an fil asah. Bagi orang yang mampu benda orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri maksudnya harus bagi orang yang mampu berdiri. Boleh orang yang mampu berdiri at-tanaffulu sembahyang sunat qa'idan dalam keadaan duduk. Dia mampu berdiri tapi nak sembahyang sunat duduk. Boleh ke tak? Boleh. Sebab itulah kita sembahyang tarawih tu kalau kita rasa lenguh sangat. Sebab tu imam sembahyang 8 rakaat. Lepas tu baca surah rakaat yang pertama surah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Jadi lenguh sangat, panjang sangat. Dan ini berlaku kan? Mungkin rakaat pertama, kedua dak, 3 ke 4 dak, ke 5 ke 6, 7 ke 8 lenguh sangat. Sembahyang 8 rakaat, ke imam baca panjang pula. Dah benda surah dia baca panjang. Surah Nur surah juzuk ke-30. Panjang. Lenguh oi. Jadi bangun akad takbiratul ihram ketika tu imam nak rokok dah. Jangan buat gitu lah. Dan cara dia buat mana? Akad takbiratul ihram sama dengan untuk imam. Dapat pahala akad takbiratul ihram. Dah lenguh, duduk lah. Berdiri. Payah dia. Sembahyang sunat kan? Harus bagi orang yang mampu berdiri untuk sembahyang sunat dalam keadaan duduk. Wa kadza mubtaji'a. Seperti ini dalam keadaan mubtaji'. Mubtaji' ni maksudnya dia duduk dalam keadaan mengiring. Okay, boleh faham? Fil asah. Pada kaul asah. Kadza maksudnya harus dia melakukan sembahyang sunat dalam keadaan dia mengiring, tidur mengiring walaupun dia mampu untuk berdiri. Itu dia. Faham? Lepas daripada sembahyang isyak, dia pun ngiring sembahyang sunat. Boleh ke tak? Boleh. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Lepas tu nanti siapa tanya rokok je biasa lah. Ataupun rokok dalam keadaan duduk. Faham? Rokok dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan duduk. Sujud dalam keadaan biasa. Bukan sujud dalam keadaan ngiring itu. Sujud macam biasa. Macam orang sembahyang dalam duduk. Sujud je biasa. Hukum dia harus. Tapi kena ingat harus. Bukanlah maksud harus ni paling comel tau. Harus. Tapi daripada sudut pahala, dia tidak dapat banyak, tidak dapat penuh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan berdiri, sembahyang sunat ni hak tu lebih afdal. Tapi wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan duduk, dia dapat separuh ganjaran orang sembahyang dalam keadaan berdiri. Baik. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Orang sembahyang dalam keadaan tidur, maka dapat baginya separuh ganjaran orang sembahyang duduk. Sikit je lah boleh. Okey. Ar-rabi' yang keempat al-qira'ah, baca. Baca di sini maksudnya adalah baca Fatihah. Itu rukun yang keempat iaitu membaca al-Fatihah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang, pada malam esok, pada sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak bunyi Ustaz Man? Baru bunyi. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas talaki online kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada anak-anak murid Ustaz yang ada depan tu. Sebab bagi contoh kedudukan pada malam ini. Pemalu orangnya. Ada beberapa soalan Ustaz. Boleh. Kita jawab malam esok tau.
Kena jawab Ah, lain insyaAllah. dulu ya. Malaysia apa? Ambil akan kumpul soalan-soalan ni dan kita akan jawab malam esok insya-Allah. Ya, Jadi boleh. terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join kelas kita pada malam ni, dan tidak lupa juga kepada yang share dan juga yang komen. Yang kongsi dengan komen di ruangan komen ni, mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.